apabila bercerita tentang hadis, hadis ni adalah khabar. Hadis sebahagian daripada berita. Hadis sebahagian daripada cerita. Kita tidak pernah berjumpa Nabi. Kita tak pernah hidup sezaman dengan Nabi. Tetapi Allah Azza wa Jal mewajibkan kita untuk mentaati Nabi. Tetapi Allah Azza wa Jal telah menjadikan ke atas kita ni kewajipan untuk tahu hukum hakam melalui jalan Nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad zikir. Kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Quran litubayyana lin-nas, supaya kamu Muhammad dapat menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan ke atas mereka. Nak memahami Quran mesti tengok hadis. Nak mengamalkan Quran mesti selak hadis. Oleh kerana itulah hadis ni sangat bernilai. Oleh kerana kita dengan Nabi jauh 1400 tahun setelah Nabi wafat baru kita lahir. Maka di sana kita nak tahu tentang hadis mesti melalui jalan riwayat. Maka nak tahu hadis sahih ke tidak, kena tengok riwayat dia. Maka sebab itu para ulama meletakkan sanad. Apa itu sanad? Sanad ialah salasilah perawi daripada seorang perawi yang menukilkan kepada kita hadis sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya sanad ni di zaman sahabat tidaklah begitu penting. Kerana sahabat ni mereka sebut seperti Anas bin Malik, dia kata, wallahi ma nakdzib wa ma nadri mal kadzib. Kami tak tahu apa itu bohong. Kami tak bohong dan kami tak tahu bohong tu apa. Bara' bin Azib kata, laisa kulluna yasma'u hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innama kanat lana dhai'atu wa ashghal walakinna an-nas lam yakunu yakdzibun yawma idzin fayuhaddithu syahid al-ghaib. Bara' bin Azib yang merupakan sahabat Nabi, dia kata bukan semua di antara kami ni mendengar hadis secara langsung daripada Nabi. Tetapi manusia di zaman tu, kata Bara' bukan semua dengar hadis daripada Nabi secara langsung. Sebab ada yang ada kerja, ada yang ada kebun. Tetapi manusia di zaman kami tidak pernah berbohong. Orang yang mendengar daripada Nabi secara langsung akan menyampaikan kepada mereka yang tidak mendengar. Tapi bila mana peristiwa pembunuhan Osman, bila Osman dibunuh, Osman dibunuh secara zalim. Osman difitnah, kononnya dia kroni, mengamalkan kronisme. Akhirnya Osman dibunuh. Dan apabila Osman dibunuh, Ali bin Abi Talib dilantik menjadi khalifah. Pada ketika itu, bila Ali dilantik menjadi khalifah, pada ketika itu Ali merasakan perlu untuk buat siasatan terperinci siapa yang terlibat dalam pakatan pembunuhan Osman. Tapi pada ketika itu Muawiyah, cerita ni panjang, kalau saya nak cerita mungkin sejam. Tapi saya pendekkan kerana kita nak cerita secara ringkas dulu. Tapi pada masa tu Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan orang yang mempunyai ikatan darah dengan Osman, satu klan, satu kabilah dengan Osman, rasa seolah-olah macam Ali tak mau ambil tindakan kepada pembunuh Osman. Kerana pembunuh Osman mesti diambil tindakan, mesti dibalas bunuh, mesti diqisas. Ali sebagai pemerintah yang lebih faham, dia kata kita kena tangguh seketika. Kan? Tangguh seketika sehingga negara stabil, buat siasatan, tangkap semua. Janganlah terlompat-lompat nak cepat sangat untuk mengambil tindakan kepada orang yang buat salah. Kerana negara kita pun belum stabil. Yang pertama. Yang kedua, kita tak tahu pakatan kita besar, pakatan mereka besar mana. Ini bukan kecil-kecil punya rancangan ni. Perbezaan pandangan itu telah menjadikan Muawiyah dan Ali bertempur di perang Siffin. Dalam perang ni ada sahabat yang geng Ali, ada sahabat yang geng Muawiyah.
Ada sahabat yang berkecuali, bahkan ramai sahabat berkecuali. Peperangan ni akhirnya berakhir dengan perdamaian. Bila dia orang tengok ramai yang terkorban, Ammar pun terkorban, Ammar bin Yasir terkorban. Maka sahabat-sahabat mula rasa tak guna kita teruskan perang, kita damai. Bila damai saja, orang Islam yang asalnya nama orang Islam sebelum daripada zaman Osman dibunuh ni satu je nama, Muslim. Tak ada nama lain, Muslim, mukmin. Tapi bila Osman dibunuh, Ali dengan Muawiyah perang, kemudian berdamai, orang Islam yang asalnya mempunyai nama yang satu telah berpecah menjadi beberapa kumpulan utama. Kumpulan yang pertama, kita panggil mereka sebagai kumpulan Syiah, mereka yang pro kepada Ali bin Abi Talib. Maka orang yang pro kepada Ali sehingga mencela Muawiyah, mereka kata, kita kena sokong Ali. Kita kena sokong Ali bin Abi Talib. Jadi pada masa tu, mereka perlu untuk mendapatkan sokongan. Ada juga yang pro kepada Muawiyah, yang mana namanya Nawasib, mencela Ali bin Abi Talib, mencela Ahlul Bait, mencela ahli keluarga Nabi, kerana Ali kahwin dengan Fatimah, keturunan Ali Ahlul Bait. Muncul lagi satu golongan yang tadi seorang satu kumpulan pro kepada Ali, satu kumpulan pro kepada Muawiyah, satu kumpulan lagi Khawarij, golongan yang keluar. Dia kata Ali bin Abi Talib tidak melaksanakan hukuman Allah kepada pemberontak, Muawiyah tidak taat kepada pemerintah Muslim. Kedua-duanya telah melakukan dosa besar, kedua-duanya telah kafir. Kerana menurut mereka, siapa yang buat dosa besar, kafir. Maka mereka keluar daripada majlis tersebut dan mereka menggelarkan diri mereka sebagai golongan Khawarij ataupun Khariji. Dan tinggallah satu golongan yang asal, yang mana mereka ni tak pro kepada Ali dan tak pro kepada Muawiyah. Mereka melihat kedua-duanya sahabat. Kedua-duanya ada kelebihan. Kedua-duanya ada sumbangan besar dalam Islam. Tapi mereka mengatakan dalam isu ni nampak Ali punya pandangan tepat, tapi Muawiyah ni kita tak cela dan kita tak cerca. Cuma kita kata pandangan dia kurang tepat. Moga Allah mengampuni dia dan sumbangan dia pun besar dalam Islam. Inilah golongan Ahli Sunnah. Maka muncullah nama Ahli Sunnah. Baru muncul nama Ahli Sunnah ni. Ahli Sunnah ni muncul ataupun gelaran urfi, gelaran yang muncul disebabkan suasana pada masa tu nak bezakan orang yang berpegang di atas jalan Nabi dan sahabat dengan orang lain, dengan mazhab lain. Sebelum ni kita digelar Muslim, mukmin. Tapi selepas berpecah belah ni, kita terpaksa membezakan diri kita. Kerana semua mazhab ni klaim diri mereka Muslim. Kita pun klaim Muslim. Baru muncul nama Sunni, baru muncul nama Ahlus Sunnah. Maka cara untuk mengetahui betul ke tidak kita berada di atas jalan Nabi, sebab Nabi pernah sebut dalam hadis 73 golongan, kesemuanya dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Bila sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang aku dan sahabat aku berada di atasnya. Maka sebab itu kita namakan diri jalan kita ni jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah, orang yang berada di atas sunnah. Sebab Nabi kata ma ana alaih, jalan yang aku berada di atasnya, iaitu sunnah. Wa ashabi, dan sahabat aku. Sebab itu kita gelarkan jamaah, iaitu dipanggil sebagai jamaatus sahabah. Kumpulan para sahabat, majoriti sahabat berada di atas jalan ni. Kesemua sahabat berada di atas jalan ni. Maka kita ikut jalan ni.